tahu tak kau biar dengan bapak kau? Anak derhaka. Sebab Aiman dah penat nak tanggung ayah. Biar ayah mati seorang-seorang kat rumah ni. Aku pelik kenapa hidup aku jadi macam ni. Banyak persoalan dalam hidup aku yang sampai hari ini aku tak dapat jawapan dia. Kau akan jumpa jawapan dia nanti, Man. Ini semua soalan-soalan dari Allah untuk kau. Apa lagi? Buanglah segala masalah dalam hidup aku, Ya Allah. Aku mahukan satu kehidupan yang tiada masalah, Ya Allah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurulizah binti Muhammad Hilmi. Okey, dalam video ini kami akan mengupas serba sedikit tentang bedah filem yang bertajuk Desolasi. Okey, filem Desolasi ini merupakan filem yang ke-37 daripada Scope Production yang merupakan arahan daripada Syafiq Yusof. Okey, dibintangi oleh abangnya sendiri, Syamsul Yusof sebagai watak utama. Okey, yang mengambil watak sebagai Aiman. Diikuti dengan Bella Deli, Datuk Jalaluddin Hassan, Pekin Ibrahim dan ramai lagi. Okey, filem Desolasi ini mengisahkan tentang seorang pemuda lelaki yang bernama Aiman, yang merupakan pelukis jalanan di sebuah ibu kota Kuala Lumpur. Okay. Beliau ini seringkali ingin mencari jawapan ke atas setiap persoalan yang dialami oleh beliau di dalam hidupnya. Okey, malangnya sejak kecil beliau telah diuji dengan satu penyakit yang dinamakan sebagai Anton Babinski. Okey, Anton Babinski ni adalah satu penyakit yang membawanya kepada satu hayalan ataupun bisikan jahat ke atas dirinya, iaitu dipanggil sebagai desolasi. Okey, apa itu sebenarnya desolasi? Okey, desolasi ini merupakan satu perkataan daripada bahasa Inggeris, iaitu desolation, yang merupakan satu hayalan di mana menginginkan sesuatu tempat yang sunyi dan juga kosong. Okey, so seperti yang kita tahu, dalam filem ini memaparkan Aiman ini ingin mencari identiti dirinya sendiri, akan tetapi menginginkan kebebasan diri. Okey, dalam filem ini juga memaparkan Aiman ini seringkali mengalami konflik terhadap bapanya, seringkali mengalami konflik, perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Okey, dalam filem ini juga kita akan dapati etika, adab, kekeluargaan, kerohanian di dalam sesebuah masyarakat juga. Okey, Aiman ini sering kali mengalami tekanan dalam hidupnya, dan setelah beliau mengalami tekanan ini, beliau akan melepaskannya ke ibu bapanya. Dan setelah amarahnya terlalu banyak dalam dirinya, pada satu tahap itu Aiman telah menyalahkan atau memarahi Tuhan. Okey, dalam fikirannya terdapat banyak persoalan, iaitu salah satunya beliau merasakan mengapa dia sering ditimpa permasalahan, mengapa dia sering diuji Tuhan, mengapa dia yang dipilih untuk menggalas bebanan dalam hidupnya, dan bagaimana cara untuk dia keluar dan mencari solusi ke atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh beliau ni. Okay, seperti yang kita tahu, dalam filem ini menunjukkan Aiman ni dia sejak kecil lagi dia ada satu habit, satu perangai di mana dia ni sering menyalahkan orang lain, akan tetapi tidak melihat sesuatu keburukan itu sebenarnya datang dari dirinya sendiri juga. Okey, filem Desolasi ini juga memaparkan satu hayalan di mana sekiranya pesakit yang mengalami desolasi ini, setiap apa yang mereka impikan, apa yang mereka hendak dalam diri mereka, sesuatu hayalan itu bakal menguasai dirinya sendirilah, menguasai diri mereka. Okey, seperti yang kita lihat, Aiman ni seringkali ingin mempunyai satu kebebasan, dunia yang kosong, penuh dengan kemewahan, dan apa yang diimpikannya
dapat dicapai. Okey, dalam satu babak ni kalau kita dapat lihat, dia telah membawa sebuah kereta mewah, dan dia bersenjatakan senjata api, berlari di tengah ibu kota yang sunyi sepi. Tapi hakikatnya apa yang diimpikannya itu adalah sebenarnya memakan dirinya sendiri. Di mata orang lain, di halayak ramai, sebenarnya beliau ini seolah-olah seperti orang kurang siuman, kerana berlari di tengah ibu kota yang penuh dengan ramai orang awam, membawa kereta kotak buatannya sendiri. Okey, itu hanyalah hayalan buatnya. Di dalam filem ini juga memaparkan pelbagai sebenarnya rintangan yang dihadapi oleh beliau, dan setiap permasalahan itu membawanya kepada satu kesedaran. Okey, di akhir filem ini juga memaparkan Aiman telah berjumpa dengan seorang wanita cantik yang mengalami penyakit yang lebih kurang sama dengannya. Okay. Beliau cuba untuk menyelamatkan wanita tersebut, cuba untuk membawa keluar wanita tersebut daripada permasalahan inilah. Okay. Akhirnya beliau dan juga wanita tersebut dapat keluar daripada permasalahan tersebut dan sama-sama mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, daripada situ kita dapat lihat Allah telah menyatukan mereka di dalam satu ikatan yang sah, iaitu satu ikatan perkahwinan, dan setelah berlakunya banyak sangat kisah yang dialami oleh beliau telah menjumpai atau menemui setiap satu persoalan dan penyelesaian yang sebenarnya beliau impikan selama ini. Apa yang beliau inginkan dalam hidup, apa tujuan hidup, apa yang menyebabkan Tuhan itu memberikan takdir. Setiap sesuatu, seseorang itu mengalaminya. Setiap manusia pasti akan mengalami permasalahan dan pasti ada solusi terhadap sesuatu. Okey, dan daripada situ beliau mula sedar bahawasanya walaupun beliau mempunyai penyakit desolasi, dia cuba untuk keluar daripada permasalahan tersebut, kerana sakit desolasi ini perasaan dan hayalan dia tak sama dengan orang yang tidak mengalami penyakit ini. Okey, daripada situ kita dapat lihat beliau cuba untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari apa sebenarnya makna kehidupan yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Syafiqah binti Malik Kamal. Okey, saya ingin menekankan beberapa kebaikan, beberapa nilai kebaikan yang terdapat dalam filem Desolasi ini. Nilai yang pertama, solat 5 waktu walaupun pelbagai dugaan dan ujian yang mendatang. Okey, solat adalah tiang agama. Kita wajib solat, tanda kita bersyukur atas kehidupan kita. Jangan sesekali mengaitkan solat dengan ujian yang diturunkan Allah. Okey, terdapat satu bahagian dialog yang saya boleh kaitkan dengan nilai ini, iaitu apabila Aiman mempersoalkan kenapa Maya dan situasi Maya yang masih berada di alam imajinasi itu selama 10 tahun. Walaupun Maya sering solat, sering mengaji, sering beribadah kepada Allah, dan Maya membidas Aiman dengan mengatakan, kita solat ni untuk mendapatkan sesuatu ataupun Allah ni memang layak disembah. Jadi soalan saya, kenapa awak solat
berdoa tu semua. Sedangkan awak masih ada kat sini lagi. Adakah kita solat sebab kita nakkan sesuatu daripada Allah Azza wa Jal ataupun sebab dia berhak disembah? Yang kedua, sentiasa berusaha dan tidak mudah mengalah. Okey. Dari sedutan tadi, dialog terakhir dalam filem ni akak menyentuh hati saya. Di mana saya boleh ungkapkan dalam Allah datangkan ujian kepada kita dalam bentuk pertanyaan, dan pertanyaan itu kita perlu menjawab dengan beribadat, selalu berdoa, tawakal, berusaha kepada dia. Allah juga datangkan ujian ni kepada kita untuk bagi kita kesedaran dalam hati nurani kita. Maka kita sebagai hamba, sebagai manusia, perlulah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan menyerahkan diri kita kepada Allah sebulat-bulatnya, walaupun pelbagai dugaan dan ujian yang mendatang. Dan terdapat satu bahagian dialog lain yang saya boleh kaitkan dengan nilai ini, iaitu apabila Zahid yang dilakonkan oleh Pekik Ibrahim bersikap positif walaupun ditimpa kemalangan jalan raya. Dia kata sakit tu kan penghapus dosa. Dari situ kita boleh nampak yang Allah bagi sesuatu penyakit, dugaan ataupun nikmat, bukannya Allah bagi saja-saja. Maknanya Allah nak bagi kesedaran kepada kita yang di sebalik dugaan itu ada hikmah dia. Ayah. Aiman! Zain. Kenapa dengan kau ni, Zain? Tangan kau. Aku okey lah sikit je. Sakit ni kan penghapus dosa. Okey, poin yang ketiga iaitu bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhir cerita, Aiman yang ada mata, tapi Allah telah menarik kembali nikmat penglihatan Aiman. Ketika itu Aiman sedar dan baru dapat melihat apa yang Allah telah catatkan dalam kehidupan dia dalam bentuk tersurat dan tersirat. Apabila seseorang manusia menemui Rabb yang menciptakan diri dia, hidup dia akan kembali tenang dan tenteram, kerana erti hidup adalah untuk akhirat dan kepadanya. Jodoh telah mempertemukan aku dengan Maya, dan kami dikurniakan seorang cahaya mata. Berkat usaha, Allah kurniakan aku dan keluargaku rezeki yang baik. Mesin itu telah memulihkan Maya sepenuhnya. Tapi kesan sampingan mesin itu telah membuatkan aku tidak lagi dapat melihat dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nazira binti Kamarudin ingin menjelaskan tentang nilai-nilai keburukan yang terdapat pada filem Desolasi ini. Okey, dekat sini saya boleh petik beberapa poin, iaitu yang pertama, didapati pada awal cerita ayah Aiman terlalu berkasar dengan anaknya. Kerana Aiman sesudah sahaja selesai solat, Aiman menanyakan kepada ibu bapanya mengapa ada golongan kaya dan mengapa ada golongan miskin. Yang kaya ada kereta mewah, ada rumah mewah, tetapi kenapa family Aiman tak menjadi seperti mereka. Jadi soalan itu amatlah sensitif kepada bapanya, menyebabkan ayah Aiman ni telah merotan Aiman. Jadi dekat sini saya dapati bahawa ayah Aiman ni dia tak menjiwai jiwa Aiman yang masih kecil, yang penuh dengan persoalan. Jadi sepatutnya ayah Aiman perlu menjawab segala persoalan yang datang daripada Aiman dengan
dengan ke arah yang lebih baik, dengan cara yang baik supaya Aiman dapat berfikir dengan betul dan tanpa ada rasa ragu-ragu dalam setiap perbuatannya. Oleh itu, saya selitkan sekali video yang memaparkan apa yang telah saya jelaskan di sini. Ayah, kenapa Tuhan tak nak bagi semua manusia hidup bahagia? Ada duit banyak, kereta besar-besar, rumah besar-besar, kaya-kaya, kan? Kenapa ada orang miskin? Aiman. Siapa aja kau cakap macam ni? Siapa aja kau cakap macam ni? Ha? Siapa aja kau cakap macam ni? Siapa? Ha? Siapa? Siapa? Siapa aja kau ni? Ha? Sudahlah, kenapa abang buat macam ni? Sudahlah, abang anak tu. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada poin yang kedua, iaitu Aiman tidak taat dan patuh kepada perintah Allah. Jika kita lihat, sewaktu Aiman kecil lagi, Aiman telah dididik oleh ibu bapanya untuk menjaga solat, dan segala arahan yang datang daripada ibu bapanya, Aiman tetap akur dan buat tanpa membantah percakapan mereka. Tetapi malangnya apabila Aiman meningkat dewasa, tiada lagi nilai-nilai yang baik yang datang daripadanya. Dan apabila Aiman disuruh oleh bapanya untuk solat, Aiman secara sengaja bercakap kasar dan bertindak kurang ajar, menyebabkan ayahnya terasa hati. Kerana bagi Aiman, sama ada solat maupun tidak, tetap juga dilanda masalah dan bermacam-macam ujian yang datang pada diri Aiman. Antara ujian yang datang adalah ibunya telah meninggal dunia. Yang kedua, Aiman telah dibuang kerja sewaktu dia menjadi pelukis. Yang ketiga, Aiman sewaktu mendapat pekerjaan baharu iaitu syarikat insurans, dia telah ditipu oleh rakannya sendiri dan pekerjaan tersebut telah menyalahi undang-undang. Menyebabkan semua perkara ini, Aiman telah menjadi tertekan dan menyalahkan takdir. Kenapa semua ini berlaku? Seolah-olah dunia ini tidak adil baginya. Aiman tak nak solat, ayah. Aiman tak nak solat, ayah. Daripada dulu ayah tak habis-habis suruh Aiman solat. Masa kecil bila Aiman tak solat, suka hati ayah pukul Aiman. Tapi sekarang ni Aiman dah besar, ayah. Aiman yang berkuasa kat rumah ni. Aiman yang tanggung, ayah. Kurang hajar. Kau tahu tak aku biar dalam bapak kau? Anak derhaka. Kau nak masuk neraka ke? Itu je lah yang ayah tahu, ya. Dosa neraka. Apa yang saya boleh jelaskan di sini ialah sekiranya anda melihat daripada awal cerita sampailah habis, memang Aiman penuh dengan keraguan dan sentiasa berfikiran buruk. Memang ada sahaja persoalan yang datang daripada diri Aiman. Dan Aiman juga tidak mempunyai prinsip yang kuat dan tiada pegangan agama yang kukuh, menyebabkan tiada langsung perkara yang baik wujud dalam diri Aiman. Dan persoalan tentang mengapa, kenapa, bagaimana perkara ini terjadi pada diri beliau sering bermain-main di fikiran. Dan sehinggalah di hujung cerita, persoalan beliau telah pun terjawab hasil daripada bantuan seorang kawan beliau. Apa lagi? Cukup lah. Aku pelik lah. Aku pelik kenapa hidup aku jadi macam ni. Astaghfirullahalazim. Banyak persoalan dalam hidup aku yang sampai hari ni aku tak dapat jawapan dia. Hidup ni semua dah disusun oleh Allah. Dah ketentuan dia. Kau tak payah cerita dengan aku lah Zaid benda tu. Aku tahu benda tu. Semua orang kat luar tu tahu benda tu. Tapi sebabnya kenapa? Itu yang aku tak faham. Kau akan jumpa jawapan dia nanti, Man. Tapi sebelum kau jumpa jawapan tu, kau kena jawab dulu soalan dia. Soalan? Soalan apa? Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Nur Atira binti Azimi. Okay, saya nak share sedikit apa yang saya dapat daripada filem Desolasi ini. Okay, dalam cerita ini, ia cuba untuk menyampaikan mesej tentang seorang yang
mahu lari daripada realiti kehidupan ini, di mana dia cuba untuk mencari maksud sebenar kehidupannya. Okay, tanda-tanda yang kita dapat, adakah kita mahu ignore, buat tak tahu, tapi tanda-tanda tersebut datang daripada Tuhan. Jadi filem ini dia cuba untuk menyuntik perasaan kita untuk berfikir yang hidup ini adakah lebih sekadar dengan hidup kemewahan sahaja, duit semata-mata, tidak lebih daripada itu. Jadi ia berbalik kepada diri kita untuk menilai dan menginsafi apakah nikmat yang Tuhan beri itu satu ujian ataupun hukuman kepada insan. Okey, mari kita lihat sedikit video pendek daripada filem Desolasi ini. Aku pelik kenapa hidup aku jadi macam ni. Astaghfirullahalazim. Banyak soalan dalam hidup aku yang sampai hari ni aku tak dapat jawapan dia. Hidup ni semua dah disusun oleh Allah dan ketentuan dia. Kau tak payah cerita dengan aku lah Zaid benda tu. Aku tahu benda tu. Semua orang kat luar tu tahu benda tu. Tapi sebabnya kenapa? Sebabnya kenapa? Itu yang aku tak faham. Kau akan jumpa jawapan dia nanti, Man. Tapi sebelum kau jumpa jawapan tu, kau kena jawab dulu soalan dia. Soalan? Soalan apa? Man, apa yang kau lalui dalam hidup kau, dugaan, ujian dan sekarang ni kau lalui, ini semua soalan-soalan dari Allah untuk kau. Dan jawapannya kau tentukan. Kau jawab. Kau jawab tenang je. Bercakap memang senang lah. Kau tak ada ke tempat aku? Menanggung susahnya aku, sakitnya aku. Okey, apa yang kita lihat berdasarkan video ini, kita dapati Aiman ni selalu mempersoalkan tentang hidupnya. Dia pelik kenapa hidup dia macam tu. Apa yang boleh dikatakan, selagi kita hidup, kita akan sentiasa diuji. Okay. Jadi kita mestilah sabar dalam menghadapi sebarang ujian ataupun dugaan. Kita sebagai manusia yang bergelar hamba, kita tidak akan lari dari semua ini. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah telah mengingatkan kepada kita, manusia pasti akan diuji untuk melihat sama ada kita ni boleh menghadapi ujian yang diberi ataupun tidak. Selain itu, untuk melihat tahap kualiti amalan yang telah dilakukan. Jadi kita mestilah bertawakal, bersabar dan berdoa. Seterusnya, persoalan yang Aiman persoalkan adalah banyak persoalan yang dalam hidup yang dia tidak dapat jumpa jawapannya. Seperti Aiman selalu mempersoalkan kenapa hidupnya selalu ditimpa masalah. Okey. Pengajaran seterusnya yang boleh kita ambil daripada filem Desolasi ini, kita janganlah lari daripada masalah. Cuba untuk cari jalan penyelesaian. Bagaimana untuk selesaikannya? Okey. Oleh itu kita mestilah bersabar, solat, minta pertolongan daripadanya. Okey. Seterusnya, berserah diri kepada Allah. Okey, kita dapat lihat dalam cerita ini Aiman sering ditimpa masalah. Lalu dia berdoa minta pertolongan daripada Allah supaya tidak lagi dilanda masalah. So kesimpulannya, apabila kita ditimpa masalah, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mestilah bersabar, solat, berdoa, minta pertolongan daripada Allah. InsyaAllah semuanya akan dimudahkan. Ramai manusia yang tersilap sangka
segalanya.